Baik, untuk berbincang lanjut sudah bersedia dalam talian ialah Dr. Syamsul Azhari Zainal Badri, Exco Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Baik, mungkin doktor boleh kongsikan apa reaksi awal selepas cadangan ini dikemukakan dan juga dengan cadangan kenaikan harga gula ini, bagaimana untuk kita pastikan kenaikan ini tidak beri kesan kepada kuasa beli rakyat pengguna, dan jika ada kesan itu, apakah langkah khusus untuk kita bantu golongan ini yang mungkin terjejas? Okay, terima kasih ya. Jadi bila sebut tentang gula ya, gula kan cadangan MSM untuk menaikkan harga daripada RM2.85 kepada RM3.85. Sebenarnya kita kena tengok dari beberapa aspek yang besar ya. Okey, dari segi pengeluaran gula tu sendiri ya. Bagi kita sedia maklum bahawa Malaysia bukan pengeluar gula mentah. Jadi Malaysia banyak mengimport ya gula ni daripada negara Brazil. Jadi sebenarnya ianya turut memberi kesan kepada pengilang-pengilang gula di Malaysia kerana masalah bukan saja sebab kos operasi yang meningkat, tapi masalah utama adalah cuaca kesan pada El Nino yang menyebabkan harga gula ataupun pengeluaran gula mentah tidak apa orang kata jadi sedikit, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Secara tak langsung dia telah meningkatkan harga gula di pasaran dunia. Jadi kita sebagai negara pengimport, negara pertanian yang bukan berasaskan makanan, terpaksa kita membeli gula ni dengan harga yang lebih tinggi. Jadi saya dari pihak pengguna, dia mungkin tidak memberi kesan yang teruk sebenarnya pengguna domestik, tapi jika pengguna domestik tersebut merupakan peniaga makanan dan peniaga minuman, ini akan memberi kesan kepada mereka ya. Jadi bila kenaikan harga berlaku, nak tak nak peniaga terpaksa menaikkan juga harga makanan dan minuman yang dijual kepada pengguna. So secara tak langsung dia memberi kesan juga dari segi perbelanjaan pengguna itu sendiri ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya cadangan untuk menaikkan harga gula itu sendiri sudah menjadi merupakan faktor yang terpaksa digunakan oleh pihak pengilang gula di Malaysia kerana kerugian kos yang ditanggung oleh mereka menyebabkan mereka menghadapi masalah kerugian ya di situ. Tapi kita berbalik pula kepada pengguna. Tidak semua pengguna domestik itu merupakan pengguna tegar gula. Ya, cuma masalahnya yang akan berlaku apabila peniaga yang mana peniaga makanan dan minuman yang akan menggunakan gula ni sebagai sumber untuk pengeluaran produk makanan mereka, dan nak tak nak harga makanan yang mereka terpaksa keluar jual kepada pengguna akan meningkat juga. So ini yang akan menjadi pengguna rasa seperti terbeban ya. Jadi dari segi langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan, sebenarnya pihak kerajaan ada beberapa agensi yang terlibat saya rasa seperti Kementerian Pertanian, KPDN dan juga Kementerian Kesihatan juga ya. Perlu memaklumkan kepada pengguna tentang negara kita ini merupakan negara pengimport makanan, bukan pengeluar makanan. Jadi bila maklumat-maklumat seperti ini dah diketahui oleh pengguna, jadi saya rasa bila kenaikan harga makanan itu terpaksa dilakukan, dia tidak beri kesan yang negatif sangat kepada pengguna sebab pengguna dah tahu maklumat yang betul. Masalahnya sekarang kebanyakan pengguna tak tahu bahawa negara kita ni bukan negara pengeluar makanan ya. Kebanyakan daripada mereka menganggap bahawa itu tugas kerajaan untuk menyediakan makanan kepada pengguna itu sendiri. Memang betul itu tugas kerajaan, tapi dari segi keselamatan makanan ataupun kita rujuk ke sini security makanan, apabila makanan tonggak security makanan itu ada tiga. Yang pertama adalah kesediaan makanan. Yang kedua dari segi accessibility. Yang ketiga dari segi penggunaan makanan. Ketiga-tiga tonggak ini perlu disokong oleh kestabilan ataupun kelestarian makanan.
Jadi kalau negara tidak dapat cukup ataupun bekalan, tidak dapat menampung bekalan makanan kepada pengguna, jadi ini akan menjadikan masalah jaminan makanan itu akan terjejas. Jadi dari segi kenaikan harga ni, pihak kerajaan kena sentiasa berurusan ataupun bekerjasama dengan pihak pengeluar ataupun penyilang makanan untuk memastikan bahawa kenaikan harga ini tidak akan menjejaskan pengguna-pengguna di Malaysia. Ya. Dan tadi seperti saya maklumkan tadi, pengguna domestik, pengguna di rumah mungkin tidak akan terkesan sangat sebab dari segi penggunaan gula itu sendiri hanya untuk masakan dan juga minuman, ya. Tapi dari segi untuk peniaga makanan itu, kesan dia adalah lebih besar, ya. Dan apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan selain daripada cadangan untuk MSM tadi cakap perlu ada ladang tebu sendiri. Sebenarnya itu bagus. Cuma masalah sekarang di Malaysia, di mana lokasi dan juga tanah yang sesuai untuk jadikan ladang tebu. Sebab tebu ni yang saya faham dari segi penanaman tebu tu dia memerlukan penjagaan yang khusus, ya, dan dia memerlukan tanah yang sesuai untuk pertumbuhan mereka. Dan lagi satu, siapakah yang nak menanam tebu ini? Adakah pihak kerajaan dapat menggalakkan petani-petani sekarang untuk menanam tebu? Kebanyakan petani-petani di Malaysia kalau kita lihat bukan petani muda, ya, kebanyakan mereka sudah berusia. Jadi saya rasa salah satu cara yang boleh pihak kerajaan jalankan adalah menggalakkan graduan-graduan untuk berkecimpung di dalam bidang pertanian, dan di samping itu menjadikan pertanian ini sebagai pekerjaan yang boleh menguntungkan pada graduan-graduan tadi. Jadi kalau kita lihat di luar negara, pertanian itu sendiri merupakan satu bidang pekerjaan yang sinonim dalam kalangan belia-belia mereka. Tapi di Malaysia tidak seperti itu. Bagaimana kerajaan nak mempromosikan graduan-graduan ini untuk terlibat dalam aktiviti pertanian sebagai pekerjaan, itu menjadi satu tanda tanya lah, ya. Yang kedua, kerajaan boleh beri insentif kepada peniaga dengan supaya peniaga dapat mempromosikan diet sihat, diet rendah gula dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, Malaysia merupakan negara yang mempunyai pesakit diabetes yang tinggi, ya, di ASEAN country. Jadi salah satu cara mempromosikan diet yang sihat, diet rendah gula, sekurang-kurangnya dapat membantu pengguna untuk mengurangkan penggunaan gula di pasaran, di rumah, dan secara tak langsung harga gula di pasaran mungkin boleh dikekalkan, ya. Dan lagi satu kita boleh tengok juga di sini pihak media boleh juga mengambil peranan dalam menjadikan menyalurkan maklumat-maklumat yang tepat kepada pengguna, ya, kerana pengguna dia lebih refer kepada social media sekarang ni tanpa memikirkan bahawa berita tersebut benar ataupun tidak. Jadi kalau dari segi kenaikan harga ni, kalau pihak-pihak yang cuba nak mengambil peluang, dia akan menjadikan perkara ini sebagai satu perkara yang boleh memberi menjejaskan pengguna itu sendiri. Jadi pengguna merasakan walaupun RM1 bagi mereka adalah tinggi. Sedangkan dari segi penggunaan di rumah sebenarnya untuk 1 kilo tu mungkin untuk 2 minggu ataupun 3 minggu. Tapi bila dia sebut tentang harga RM1, dia terus pengguna ni terus akan mula rasa gelisah dan sebagainya. So pihak kerajaan, pihak industri dan juga pihak NGO kepenggunaan perlu turun padang, ya, dan bagi menerangkan kenapa kenaikan harga gula ini perlu. Kalaulah kerajaan merasakan harga gula itu perlu dinaikkan.
So dia kena ada give and take dekat situ ya. Dan lagi satu, kalau kita lihat dekat sini, bila disebut tentang tadi disebut tentang security makanan kan. Jadi security makanan juga dia merujuk pada penggunaan. Jadi pengguna perlu mengubah sikap dari segi penggunaan gula itu sendiri. Ya, kerana gula bukan merupakan sumber tenaga yang diperlukan sangat oleh badan, kecuali kalau kita betul-betul tiada makanan ya. Itu memang kita perlukan gula untuk dapatkan tenaga yang secara cepat untuk badan kita. Tapi sebab tenaga yang kita ambil Segalanya pun datang doktor sudah rangkumkan. Kita dah cover macam-macam. Semua pun doktor sudah jelaskan bagaimana dari segi reaksi awal dan mungkin apa kesedaran yang boleh kita lakukan dan peranan kerajaan dan pihak media juga. Jadi kita sedang tunggu sahaja respon dan keputusan dari kerajaan sendiri. Jadi terima kasih diucapkan kepada Dr. Syamsul Azhari Zainal Badri, Exco Persatuan Ekonomi Pengguna dan juga keluarga McPhee. Segalanya akan kami rangkumkan dalam platform astrawani.com dan semua platform digital Astrawani.